Berita daripada Malaysia kini. Ili Suryati desak kerajaan kenakan lesen untuk pemilik saluran YouTube. Jadah. Ili Suryati Omar mencadangkan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM melakukan penambahbaikan terhadap Akta Perbadanan Kemajuan Nasional Malaysia FINAS 1981 selaras dengan perkembangan teknologi hari ini. Yang itu okey. Dia suruh penambahbaikan terhadap akta, superb. Ayat seterusnya, antara lain kata pengarah dan pelakon itu, akta tersebut perlu dirombak semula demi melindungi hak dan kepentingan masa depan industri perfilman tanah air. Okey? Melindungi kepentingan industri filem tanah air. Okey, bagus. Ili yang juga Presiden Gabung Anak Seni itu berkata, antara penambahbaikan perlu disegerakan ialah mengenakan lesen untuk pemilik saluran YouTube kerana golongan tersebut menjana pendapatan lumayan daripada platform berkenaan. Ya atau tidak? Kalau yang untung tu untunglah, yang tak untung macam mana? So dia kata penambahbaikan adalah dengan mengenakan lesen ke atas pemilik saluran YouTube. Dah kalau ada 1 juta pemilik saluran, kau ingat sejuta orang pemilik saluran ni menjana pendapatan. Okeylah nak mengenakan lesen, mungkinlah. Tapi berapa lesen yang kau masukkan kat sini? Adakah sama macam lesen yang sebelum ini RM50,000 itu? Kalau itu yang kau masukkan, aku rasa masalah negara tu. Sebab kalau kau nak tahu juga, ada di kalangan anak-anak seni yang jadi YouTuber ni, adakah mereka ni tadi nak tersekat pula dekat tekak aku. Mereka ni nak dikenakan lesen juga. So, quote dia, sebagai pemain industri, kami nak utarakan pendapat. Okey, ini pendapat dia. Baik. Sebab ini platform anak seni. Sebelum sebarang penambahbaikan dilaksanakan kerajaan, kami mahu akta baru yang lebih kukuh dan boleh membawa kebaikan menyeluruh kepada pelakon, penerbit royalty dan muzik. Itu yang dia nak. Antara penambahbaikan itu, Menteri diseru melaksanakan lesen pengguna YouTube kerana mereka berjaya dengan kandungan kreatif disiarkan, katanya. Habis bagaimana pula dengan kami YouTuber ni? Siapa yang nak melindungi kami? Sesuatu nak sesuatu yang hendak difikirkan tu. Menurut Eli 50 tahun, sekiranya tidak dikenakan lesen tersebut, ada dalam kalangan saluran pemilik YouTube akan mengambil kesempatan mengaut keuntungan peribadi. Memang ini untuk mengaut keuntungan peribadi. Kalau mereka adalah pemilik akaun peribadi, ada pula yang company, ada juga yang sebenarnya big production yang menjana pendapatan untuk pekerja-pekerja dia apa semua. Guna kemudahan untuk kritik. Sebagai contoh, katanya mereka boleh menggunakan wajah dia sedang berucap pada sesuatu perhimpunan tanpa mendapatkan kebenaran, kemudian dimuat naik pada saluran tertentu. Sebab itulah kau kena masuk bengkel YouTube kaduk. Sebab apa? Sebenarnya benda ini tak boleh. Sebagai YouTuber pun tak boleh. Tapi kalau orang tak tahu, dia tak tahulah. Kalau kau rasa muka kau dimuat naik tanpa kebenaran, kau boleh report dekat channel YouTube tersebut dan pemilik YouTube akan disuruh oleh pihak YouTube untuk keluarkan muka kau. So sebenarnya tu tak payah nak lesen. Itu sebenarnya kau sebagai orang yang diambil kesempatan boleh report. Ahli muzik contohnya, pemilik royalty, kau rasa macam muzik kau, melodi kau, lirik kau digunakan oleh orang lain, kau boleh report dekat YouTube. YouTube yang akan jaga take care kau sebenarnya. So tak payah kau nak lesenkan mereka ni. Apa kau ingat bila kau lesenkan YouTuber, FINAS boleh make sure kau dapat hak kau? Tak jadi juga. Aku tak rasa benda tu berjaya. Okay, assume kau nak kami lesen, dan kita pakai muzik kau. Apa FINAS boleh buat? Tetapi sebenarnya kalau kau sendiri adalah YouTuber dan kau muat naik karya kau dekat sana, dekat YouTube, ataupun muka kau digunakan, ataupun visual kau, ataupun image kau digunakan tanpa kebenaran, pemilik boleh report benda tu dekat 3 titik dekat YouTube channel tersebut. Tapi kau tak tahu. Kau hanya rasa macam, oh, YouTuber buat duit. Tak. Kita pun ada tertakluk dengan community guidelines. So, Eli ditemui pada tu lah.
Ili ditemui pada sidang media diskusi gabung anak seni berkenaan Akta Finas 19B relevan yang terbatal di Petaling Jaya semalam. Kalau nak buat seminar apa semua kan, kau kena ajak juga orang-orang yang tahu apa yang kau patut percakapkan. Bukannya kau just buat syok sendiri punya seminar. Agak ajak YouTubers semua, mungkin kat situ kau boleh faham how actually YouTube works. Mereka sebenarnya tak boleh menggunakan hak cipta terpelihara semua ni sebenarnya. Even kalau dia gunakan, kau jangan risau sebenarnya. Sebab konten-konten yang hak milik orang, bukannya dapat dekat dia sebenarnya. Dapat dekat pemilik asal pun. Royalty, YouTube jaga royalty pemilik muzik lebih baik daripada orang lain pernah buat lah. Ada sama sebagai panel perbincangan ialah penerbit Ada Apa Dengan Dosa, Ayu Putih, Timbalan Presiden Gabung Anak Seni, Gibran Agi Abdul Ghaffar dan penerbit Town Mall, Zainuddin Muhammad Ismail. Kau ajak penerbit filem, kau ajak penerbit YouTube. Bincang sekali, sembang, tengok bagaimana actually YouTube boleh membantu industri seni tempatan. Yang ni kau dengki dengan budak YouTube. Apa cerita ni? Aduh, inilah dia. Kita Melayu, macam mana nak maju? Eli juga menyatakan dia tidak kisah jika saranannya itu mendapat kritikan kerana sudah tidak tahan melihat penggiat seni sering menjadi mangsa keadaan. Apa ni? Penggiat seni menjadi mangsa keadaan macam mana? Yang habis kalau kau jadi mangsa, kau nak jadikan penggiat seni YouTube pun jadi mangsa kau. So macam mana Malaysia nak maju? Kalau kau dimangsai, kau nak mangsakan orang lain pula. Come on. This is not the good way for you sebagai whoever presiden yang kita tak tahu pun ada kelab ni ke apa semua. Tak boleh. Benda ni tak boleh. Kalau kau rasa dimangsai, why don't you try YouTube first? See. Mana tahu kau pun boleh jadi viral macam Sugu Pavrita. Sekiranya mereka ingin mengecam saya, silakan. Kami ada alasan tersendiri kenapa menggesa kerajaan untuk melaksanakan lesen tersebut. Kau ada alasan, YouTuber pun ada alasan. Masing-masing ada alasan. Kami pun ada alasan kenapa kerajaan tidak patut. Kenapa kerajaan tidak patut mengenakan lesen. Mungkin kau patut jadikan kerajaan ataupun menggesa kerajaan untuk tidak melesenkan juga penggiat-penggiat seni. I don't know. Tapi kenapa kau rasa macam kami patut dikenakan? Sedangkan benda ni adalah sesuatu yang very social tau. Tak semua orang menjana pendapatan pun. Kalaulah dia menjana pendapatan pun, adakah dia menjana pendapatan berjuta-juta? Kita ni tak ada pun dapat grant nak buat filem ke apa semua. Tak ada tau. Kita buat YouTube ni social eksperimen kami sendiri, keluar modal sendiri apa semua. Kenapa dia tanya lagi tau, kenapa tidak kamu pemilik saluran YouTube membayar lesen? Tak suka saya cakap macam tu. Dah tu kamu hasilkan kandungan kreatif. Kau pun boleh gunakan, kau pun boleh menghasilkan kandungan kreatif pun dekat YouTube. Apa masalah dia? So ini kes dengki tadi. Ini mesti kes dengki ni. Aduh. Kau nak kami buat lesen? Kau nak kami buat lesen? Tak suka saya cakap macam tu. Dah tu kenapa kamu hasilkan kandungan kreatif? Definasi kandungan kreatif kau ni apa? Aku tak faham. Habis kalau macam YouTube, TikTok, Bigo, itu bukan kandungan kreatif. Itu pun kandungan kreatif juga. Tapi kenapa kat sini Eli saranan bagaimanapun kata Eli, saranan berkenaan bukan untuk dikuatkuasakan ke atas pengguna Facebook maupun TikTok kerana mereka dianggap pengguna home video. What the fish? Apakah itu kandungan home video? YouTube pun ditonton dekat rumah juga kot home video. Aduh. So Facebook kau tak nak berani, kau tak nak suruh buat apa nama lesen. TikTok kau tak nak suruh, Bigo kau tak nak suruh, Twitch kau tak nak suruh. Tak masuk akal lah kau punya saranan. TikTok menjana pendapatan, Bigo pun menjana pendapatan, YouTube pun menjana pendapatan. Mungkin dia tak tahu yang YouTube video pun actually menjana pendapatan dan view dekat Facebook lebih cepat viral daripada dekat YouTube sebenarnya. Terdahulu Saifuddin mengundang perhatian ramai selepas mengumumkan lesen daripada Finas diperlukan dalam semua bentuk penggambaran rakaman media sosial peribadi semasa berhujah pada sesi jawab lisan di Dewan Rakyat pada 23 Julai lalu.
Selepas menerima pelbagai kecaman, dia memberi jaminan bahawa undang-undang itu tidak akan dikenakan terhadap pengguna media sosial sama ada di TikTok, YouTube atau platform lain. Saifuddin juga berkata Akta Finas perlu ditambah baik supaya bersesuaian dengan kehendak semasa. Pada sidang media sama, Eli turut menyuarakan harapan agar Seksyen 233 dan 221 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 juga dibaik pulih. Tapi kau fikir benda ni aku dulu buat YouTube ni sebenarnya bukan untuk buat pendapatan. Aku just upload video dekat YouTube. So kalau aku just upload video dekat YouTube, gambar kenang-kenangan aku dekat rumah, dekat rumah panjang, air terjun apa semua, takkan aku nak kena lesen juga? Tak masuk akal. Yang nak kena lesen ni, kalau confirm kau nak buat dekat media arus perdana. Maksudnya kau nak menggunakan panggung wayang, kau nak gunakan stesen TV, itu lesen lah. Tapi YouTube kau nak lesenkan, betul-betul tak pun cakap, tak bijak lah. Memang kau tak kisah kami nak kritik kau, tapi sebenarnya ianya bukan masalah isu nak bagi pandangan ataupun nak kritik kau tau. Ini isu dia macam kau tak patut buat macam ni. Kau patut actually cuba try test, belajar YouTube, tengok bagaimana YouTube boleh membantu anak seni. Kalau akulah pandai buat filem, kalau akulah pandai buat drama ke apa semua, aku akan gunakan media sosial ni, YouTube ni, untuk mempromosikan filem aku. Of course lah, kalau kau nak tengok kat sini, dia kata bagi Eli, paling dikesali terhadap pemilik saluran YouTube yang menggunakan kemudahan itu untuk mengkritik filem tempatan hingga menjejaskan jumlah kutipan tayangan. So, orang tak boleh kritik filem kau, itu masalah kau sebenarnya. Orang tak boleh kritik filem tempatan. Kalau kau tak boleh orang kritik filem tempatan, dia tak payah buat filem lah. Filem tak laku apa semua, itu bukan salah pengkritik. Dah filem tak best, nak buat macam mana? Tapi kalau kau tanya aku, sebenarnya filem Malaysia, kalaulah semua filem yang kita tonton, ini bukan nak kata filem Malaysia bagus tak bagus. Kenapa zaman P.W. filem Malaysia bagus? Kenapa zaman sekarang macam ni? Sebab yang buat filem pun tak berkualiti. Kalau filem kau berkualiti, takkan ada isu benda ni. Setakat kritik, kami YouTuber semua kena kritik hari-hari, steady je, tak ada koyak macam ni. Nak buat statement kata kita nak kena gesa kerajaan untuk buat lesen apa semua, macam tu tak macho, tak 50 tahun. Aku tak tahu berapa tahun journey kau sebagai anak seni apa semua. Kalau macam ni, kau nak, what we call as a easy way out. Benda senang je. The only way we can compete with others ialah we kill them. We destroy their business. How? Kita lesenkan mereka. Ini mengakibatkan kerugian besar kepada penerbit, pengarah dan juga kru produksi kerana tiada orang mahu menonton filem kami selepas ia digelar produk sampah. Kalau produk tu tak sampah, orang mesti akan suka dan akan mempromosikan on behalf. Tapi kalau produk tu sampah, it's a feedback. Feedback, benda tu neutral tau. Tak ada positif, tak ada negatif. The question is what are you gonna do about it? So feedback actually, kalau kau dah dapat feedback macam tu, then buatlah filem tu bagus sikit. Lagi satu kau nak kena tahu, kalau apabila orang membuat sesuatu fakta yang salah terhadap diri kau boleh report dekat YouTube. Kalau orang tu menggunakan visual kau, gambar kau, muzik kau, keratan video kau boleh report dekat YouTube. YouTube boleh terminate video tersebut pun. In fact, YouTube punyalah jaga komuniti. Kalau orang buat video yang salah pasal seseorang, kalau kau report, dia boleh delete channel tersebut. So, apa masalah dia? Sebab tak tahu je yang menjadi masalah dekat rakyat Malaysia ni. Sebab tu bila cetak rompak berleluasa, tak ada orang peduli. Tapi kalau kau tahu hak kau sebagai content creator, kau tahu orang lain tak boleh pun nak curi video kau. Industri kita bukan macam Hollywood, 10% saja penggiat filem yang kaya dan selebihnya kategori B40. Dan benda sama juga untuk YouTube. Kau ingat semua YouTube kaya raya ke? Kita ni tengok macam Kadut Academy ni tengah struggle pun nak survive. Sama je macam kau struggle. Relax tak ada pun kita nak cakap pergi ambil lesen ke apa semua. Pelakon spinning gasing itu menjangkakan gabung anak seni yang dinaungi pelbagai lapisan karyawan dan pemain industri tanah air itu akan menyerahkan memorandum berkaitan isu dibangkitkan dalam masa terdekat kepada badan-badan kerajaan agar dapat memperkasakan pembangunan hiburan tempatan.
Apa kau ingat pembangunan hiburan tempatan menggunakan media massa je. Sekarang dah beralih ke media sosial lah. Orang tak tengok pun media massa. So why don't you actually adapt pula aku punya English cloud shoot. Memorandum akan diserahkan kepada SKMM, Pembadanan Harta Intelek Malaysia serta Kementerian Dalam Negeri dalam suatu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Kita perlu bantuan badan-badan berkenaan dengan kadar segera kerana muncul kes baru membabitkan karya anak tempatan yang memerlukan perhatian segera, katanya. Alah. Bro pula kan, sorry. Dia macam ni lah. Kalau konten kau power, sama juga untuk YouTuber Kalau konten power, kau tak payah risau pasal followers, viewers, penonton, panggung wayang pecah. Tapi kalau konten kau tak power, memang tak ada orang nak tengok pun. Nak buat macam mana? Benda tak best, siapa nak tengok? Tapi kalau benda tu best, boleh pecah panggung lah. Lepas tu kalau nak buat konten, sama juga untuk YouTuber. Kalau nak buat konten pun kena power. Tengok macam konten Kaduk tak power, sebab tu tak ada view. Relax tak ada view. Nak buat macam mana dah tak power? Tak payahlah sikit-sikit nak bantuan government lah, apalah, itulah. Relax Benda-benda macam ni kan, kalau belum rezeki lah. Tapi kalau dah rezeki kau, jangan risau. Apa yang kau kena buat, apa dia tahu? Jangan dengki. Kau cuba buat sesuatu yang lebih bagus. You know, more better different. Bukannya scarcity. Dengki sana, dengki sini. Aduh. Racun itu benar. Salam. Subscribe itu percuma kerana racun itu benar. Like, komen dan juga